Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi hari ini kita sambung pembelajaran kita untuk subjek fiqh dan juga sirah. Kita ambil tajuk sirah hari ini ya. Ini Ghazwatul Ahzab, iaitu peperangan Ahzab. Ini antara siri-siri yang dihadiri oleh Nabi dalam peperangan. Jadi bila disebut sebagai ghuzwah, maknanya ia fokus kepada peperangan yang dihadiri, mana Nabi turut menyertai. Jadi ini adalah peperangan berikutnya lah, peperangan yang berikutnya. Jadi pada minggu lepas, pada tajuk yang sebelum ni kita belajar berkenaan dengan perang Uhud, perang Badar dan juga perang Uhud. Jadi hari ini kita masuk kepada peperangan Ahzab. Okey, tengok pada buku awak di halaman berapa ni? Di halaman berapa ni? Allah. Cek Waqa'at ghazwatul ahzabil khandaqi fi syawal min as-sanah khamisah lil hijrah wa sababuha annahu lamma tamma ijla'u yahuda bani nadir qadima adadun min ru'asaihim ila makkah yad'una quraishan ala qitalil muslimin fa ajabat Quraisy lizalika wa iddatuhum ashratul alafin wa adadul muslimina salasatu alaf. Okey. Maksud dia dekat sini maksudnya berlaku dah peperangan Ahzab yang juga dikenali sebagai perang Khandaq. Khandaq ini maksudnya parit, perang parit. Adalah antara peristiwa-peristiwa yang menyebabkan disebut sebagai Khandaq. Berlakunya bila fi Syawal min sanatil khamisah lil hijrah, iaitu berlaku pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah bersamaan dengan 627 Masihi. Dan disebabkan oleh berlakunya ialah setelah Nabi selesai tamma ijla'u yahudu bani nadir. Berlakunya ialah setelah selesai mengusir keluarga Yahudi, selesai mengusir keluarga Yahudi daripada keturunan Bani Nadir. Jadi dia ada kabilah-kabilah di kalangan Yahudi dan bangsa Arab. Ini antara kita kata kalangan bangsa Yahudi yang antara yang besar, yang menunjukkan pemberontakan kepada Islam. Jadi setelah diusir Bani Nadir ni qadima adadun min ru'asaihim, yang mana ini telah datang beberapa orang ketua-ketua mereka ke Mekah. Ketua-ketua daripada Bani Nadir ini datang ke Mekah, yad'una Quraisyan ala qitalil muslimin, dan mereka ini mengajak orang-orang Quraisy supaya memerangi orang-orang Islam. Ini antara perangai orang Yahudi dah, Yahudi Bani Nadir. Jadi orang Yahudi ni, Ustaz pernah cerita dah sebelum ni, orang Yahudi ni dalam asal kitab mereka dilarang untuk membina penempatan. Dilarang untuk membina penempatan. Dan dalam kitab mereka menceritakan dengan jelas tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dan mereka itu lebih mengetahui Nabi Muhammad itu lebih daripada ayah mereka, anak pinak mereka, kerana diceritakan dengan jelas dalam kitab mereka. Jadi apabila dia tahu tentang bangkitnya Nabi pada akhir zaman di Madinah, mereka mula pergi ke Madinah yang dikenali sebagai Yathrib dulu dah. Jadi mereka membina penempatan di situ. Dan apabila didatangkan bukti bahawa Rasulullah itu sememangnya yang disebut dalam kitab mereka, mereka berpaling kerana Nabi Muhammad itu daripada kalangan Arab. Kerana kebanyakan Nabi itu berasal daripada Rasul itu daripada Bani Israel. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh mereka untuk memerangi Nabi terutamanya memang diwarisi daripada turun-temurun daripada orang-orang Yahudi, daripada dulu lagi, sebab mereka tak berpuas hati apabila Rasul pada akhir zaman ini daripada kalangan orang Arab. Mereka nak juga daripada kalangan mereka sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Jadi ni mereka datang pergi ke Mekah, mereka menghasut orang-orang Quraisy supaya memerangi orang-orang Islam. Fa'ajabat Quraisyun lizalika wa iddatuhum ashratu alaf. Okey. Lepas itu apa yang berlaku? Mereka mengajak Quraisy dan akhirnya Quraisy itu bersetuju dengan perkara tersebut. Jadi orang Quraisy ini telah bersetuju untuk menyertai geng daripada Yahudi Bani Nadir ini untuk memerangi orang Islam yang pada waktu itu.
Bilangan mereka dengan jumlah yang sangat besar, iaitu 10,000, dan bilangan tentera Islam pada waktu itu adalah sebanyak 3,000 orang sahaja. Jadi 3,000 berbalas dengan 10,000. Kita kata 1/3 daripada jumlah Bani Nadir dan juga Quraisy pada waktu itu. Jadi sifat orang Quraisy yang memang daripada dulu lagi tak puas hati dengan kekalahan mereka dalam perang Badar, mereka mudahlah menerima ajakan daripada Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, yang akhirnya mereka menyertai secara bersama dan menyerang Islam. Lepas itu, fahafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna khandaqan hawla al-Madinati bi isyarati Salman al-Farisi wa askar bihim wara'ahu. Ni dah. Ini apa kaitan pula ni? Dengan Salman Al-Farisi. Dalam dia punya perenggan ini awak nampak ada watak-watak nama dah. Jadi Salman Al-Farisi ini merupakan salah seorang juga yang berasal daripada Yahudi yang akhirnya telah memeluk Islam. Cerita Salman Al-Farisi ini, dia tahu bahawa Nabi sama juga dengan Yahudi lain. Cuma bezanya Salman Al-Farisi itu dia beriman. Dia beriman kepada Nabi. Dia tahu Nabi akhir zaman akan muncul di Yathrib. Dia follow. Tapi dia tidak menunjukkan penentangan, tapi dia bersama dengan perjuangan Nabi. Okey, yang ini wahafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khandaqan. Jadi apa cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggali parit bersama orang-orang muslimin di sekitar Madinah dengan isyarat dan juga petunjuk daripada siapa? Salman Al-Farisi. Daripada Salman Al-Farisi menggali parit di kawasan sekitar Madinah, tempat-tempat yang nak berlaku peperangan tu, dan asakir mereka di belakangnya. Wa fi asna'i dzalika aslama Na'imun. Ini nama orang juga ni. Na'im bin Mas'ud wa Sa'a. Ini antaranya lah yang terlibat. Pada ketika itu telah masuk Islam siapa? Na'im bin Mas'ud, dan dia bersegera membuat helah untuk mengucar kacirkan barisan musyrikin. Tujuan dia benda dia nak dari segi peperangan ini, dalam peperangan kita tidak boleh berpaling daripada peperangan. Bila terlibat dengan peperangan tidak boleh patah balik. Tak boleh berpatah undur. Tapi mengundur untuk semata-mata strategi tak ada masalah. Pantang berundur kecuali buat operasi tak. Jadi tak boleh patah balik. Jadi yang ini bukan cerita dia patah balik. Nama sahabat Nabi ni masuk Islam ni, Na'im bin Mas'ud ini, dia telah masuk Islam dan dia telah menggunakan helah yang bijak pada waktu itu. Apa helah yang dia buat? Dia dibantu oleh Salman Al-Farisi menggali parit, sementara dia pula mengkucar kacirkan barisan musyrikin, sehingga Allah mengutuskan angin yang kuat, yang bersengatan sejuk pada waktu malam. Jadi ini antara sebab kita kena faham gini, apabila tentera Muslim itu berperang, dia tidak semata-mata berperang dengan fizikal, dia juga berperang dengan rohani. Ada yang berdoa dan sebagainya, minta tolong daripada Allah. Sebab kita berperang ini bukan berperang untuk hidup, bukan semata-mata untuk hidup. Kalau kita kalah pun kalah mati syahid. Jadi doa-doa di kalangan para sahabat yang terlibat dengan peperangan itu tak putus. Maka Allah telah menghantarkan angin yang bersengatan kuat pada waktu malam fi lailatin syatiyah. Lepas tu sambung, famtala'at nufusuhum birru'bi wartahalu fi tilka al-lailati wa intasara al-muslimuna alaihi. Ni habis gitu. Lepas itu maka hati mereka penuh dengan ketakutan. Siapa ni? Hati-hati siapa ni? Yang penuh dengan ketakutan ni Allah. Fi nufusihim, fi qulubihim, ke dalam hati orang musyrikin. Hati Yahudi Bani Nadir.
Jadi apabila datangnya angin yang kuat dibantu oleh Allah Ta'ala, maka mereka sangat ketakutan, rasa gerun, dan mereka berpindah. Mereka telah berpindah pada malam itu, dan orang-orang Islam mendapat kemenangan. Gitu. Sebab orang-orang musyrikin ini, orang Yahudi ini, mereka ini tergolong sebagai orang yang percaya kepada Allah Ta'ala. Mereka percaya kepada Allah Ta'ala. Dia bukan macam agama animisme yang lain. Sebab mereka percaya dengan Allah Ta'ala. Yahudi lagilah percaya kepada Allah Ta'ala. Cuma mereka itu syirik. Mereka menduakan Allah, sembah patung, berhala dan sebagainya. Percaya kepada Allah Ta'ala. Bezanya di situ. Jadi dia tahu ini pertolongan daripada Allah. Gitulah. Awak tengok dekat sini ma'ani mufradat ni. Ijla'u maknanya pengusiran. Hafara, gali. Bi isyarati, dengan nasihat. Askara, berkumpul. Syatiyah, sejuk. Lepas tu birrugbi, gerun, itu takut. Irtahalu, mereka berlayak. Bersurai. Bersurai. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Awak tengok gambar dekat bawah ni. Ini antara gambar yang merujuk kepada tempat berlakunya dulu perang Ahzab. Perang Ahzab. Jadi perang Khandaq Ahzab ini di sini. Kena cek balik dekat YouTube, ada lagi tak kesan-kesan penggalian yang dibuat oleh tentera Muslim. Sebab benda dah lama, 1400 tahun yang lampau. Tapi kita boleh tengoklah. Sisa-sisa sejarah ni masih boleh ditengok. Boleh tengok kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya dekat YouTube je. Bagaimana pembinaan mereka, keruntuhan mereka, kaum Nabi Lut dan sebagainya ada belaka dekat YouTube. Jadi benda-benda yang melibatkan kepada pembelajaran kita ni, pertambahan pula kita dengan sirah perjuangan Nabi, maka terlebih eloklah kita mendalami benda-benda gini. Ini tempat lah, ini sekadar gambar dalam buku teks awak tu boleh tengok. Ini Ahzab, perang Ahzab. Okey, kita pergi pada muka surat sebelah. Durusun wa ibarun min darsis tasi. Okey, apakah pengajaran dan juga pengiktibaran daripada pelajaran ini? Makan cikgu, makan lu. Okey, lan tardal yahudu wan nasara 'anil muslimin wa yas'auna fi muharabatihim hatta yattabi'una millatahum. Ini pun benda ni sebut dalam Al-Quran ni. Penggunaan lafaz lan. Lan ni ke apa? Neither tak? Neither tak bahasa Inggeris tak? Sekali-kali tidak lah lan ni. Jadi orang Yahudi ni sekali-kali tidak. Maknanya lan ini maknanya never. Never. Maknanya orang Yahudi dan Nasrani ni tidak akan redha ke atas orang-orang Islam. Ke atas orang Islam, dan mereka sentiasa berusaha memerangi orang Islam sehingga mereka itu, iaitu orang Islam, mengikut kepada jalan mereka. Ini perangai orang Yahudi. Dia ada agama-agama yang menyeru sebagaimana agama Islam, menyeru kepada dakwah. Jadi Yahudi Nasrani ini dia agama mubalik, kita kata. Agama yang mengajak orang masuk dalam agama dia. Kalau awak tengok agama Hindu tidak mengajak orang. Agama Hindu hanya mengekalkan penganut dia. Tapi agama Islam, kita ajak orang masuk dalam Islam. Ialah nak kembali kepada fitrah. Begitu juga Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani ini dia memang mengajak supaya masuk dalam agama dia. Dan Yahudi Nasrani ini sesekali tidak akan redha dengan orang Islam selagi mana orang Islam tidak mengikut kepada telunjuk mereka. Tu dia. Walan tarda'an kal yahudul walan tarda'an kal yahudu wan nasara hatta tattabi'u millatahum. Kul inna hudallahi wal huda. Ayat itu ada awak hafal belakang dah tu. Baqarah dah. Surah Al-Baqarah. Jadi benda disebut dalam Quran, nukil Quran. Jadi benda tula jugalah pengajaran yang kita boleh ambil. Itulah sikap orang Yahudi Nasrani. Okey. Dha'ful kuffari amama qudratillahi azza wa jalla wa jalalatihi. Orang kafir menjadi lemah. Orang kafir menjadi lemah apabila berhadapan dengan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Dalam perang Badar, tentera Muslim telah dibantu dengan bantuan malaikat. Allah hantar juga. Dalam perang ini Allah telah menghantarkan ribut taufan. Bukan ribut, kita kata angin yang kencang. Begitu jugalah yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Bukan dalam siri peperangan. Allah telah menghantar banjir yang besar kepada kaum Nabi Nuh.
Allah telah menghantar angin yang kuat kepada kaum Ad, Samud. Tak, Allah telah membongkah bumi, naik ke atas, turun ke bawah kepada kaum Nabi Lut. Jadi kekuasaan Allah ini, yang menyebabkan tak boleh nak menghalang. Tak ada siapa yang boleh hulu, tak ada siapa yang boleh halang. Itu bezanya. Jadi apabila tentera kufar ini, mereka amat gerun dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Qabul isyarati aw nasihati mufidatin min ayyi wahidin fihi naw'in min at-tawadhi. Menerima petunjuk dan juga isyarat yang bermakna, yang berfaedah daripada mana-mana orang sekalipun, ialah sebahagian daripada sifat tawadhu'. Apa makna tawadhu'? Makna tawadhu' ialah merendah diri terhadap manusia dan Allah Ta'ala. Jadi menerima pendapat sesiapa sahaja, asalkan pendapat itu bermakna yang memberi faedah, maka ikut je lah. Jangan kerana kita ada pangkat dan juga nama, harta, maka kita nak kuasa suara kita sahaja didengari. Itu tak betul. Jadi nasihat daripada Salman Al-Farisi supaya menggali parit yang akhirnya memberi kemenangan kepada tentera Islam merupakan perkara yang boleh dicontohi. Terima sahaja dia. Siapa terima pendapat ni? Nabi. Nabi ni siapa? Nabi bukan lantikan manusia. Nabi ini lantikan Allah Ta'ala. Bila lantikan Allah Ta'ala, Nabi tetap menunjukkan sifat tawadhu'. Nabi menerima pendapat daripada orang bawahan, walaupun dia itu sendiri orang yang menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Itu bezanya. Jadi pengajaran yang kita berhamil sini, terima pendapat, nasihat daripada sesiapa sahaja dengan penuh sifat tawadhu', asalkan nasihat itu memberi makna. Al-Islamu la yamna'u qabula ay ra'yin jadidin mufidin walau kana ar-ra'yu mustawradan min kharijid din. Islam tidak menegah, la yamna'u qabul, menerima sebarang mana-mana pendapat ataupun pandangan-pandangan yang baru, asalkan ia itu berfaedah, walaupun pandangan itu diambil di luar daripada agama kita sendiri. Jadi pendapat-pendapat yang kita ambil daripada luar tak salah. Ada kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka tergolong dalam kalangan tu. Benda ni betul tak? Tapi dia tidaklah memberi makna adakah ia itu buruk ataupun baik. Tak. Kalau kita nak tiru ambil daripada perangai Yahudi sekalipun, kalau benda tu baik, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Berpakaian ke apa dulu, ialah gitulah. Maknanya sebarang pandangan yang kita terima daripada luar, asalkan ia itu tidak menyalahi kepada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak menyalahi syarak, maka pandangan itu diterima walaupun perkara itu di luar daripada bidang agama, tak menjadi masalah. Inilah maksud dia kat sini ni. Al-Islamu la yamna'u qabulun ay ra'yin jadidin mufidin walau kana ar-ra'yu mustawradan min kharijid din. Walaupun kita kata boleh tak terima pendapat, boleh lah. Bukan semuanya orang Islam tahu belaka dah. Begitu jugalah pendapat daripada orang-orang luar. Salman Al-Farisi memberikan memberikan idea menggali parit. Ya betul, tak ada masalah lah, boleh dengar. Macam vaksin ke apa semua gitulah. Benda bukannya mari daripada orang Islam, tapi akhirnya diterima asalkan ia itu memberi manfaat, tidak menjadi sebarang masalah kepada kita orang Islam. Jadi bila kita menutup pandangan hanya semata-mata mesti datang daripada Islam, sifat kejumudan ini akan menyebabkan kita terkebelakang. Itu bahayanya deh. Okey Ustaz, sampai di sini saja kelas kita pada minggu ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.